Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair. Amma ba'd. Babu tafakkurir rajuli syai'a fi sholati. Bab tentang seseorang berfikir di dalam sembahyang. Jadi adakah sembahyang dia itu terbatal ataupun rosak dengan sebab dia berfikir? Jadi disebut rajuli di sini. Bila disebut rajuli termasuklah imra'ah. Itu memang kaedah biasa yang selalu kita sebut kan. Bila sebut perempuan, lelaki tak masuk. Tetapi kalau sebut lelaki itu masuk sekali kaum wanita, tentang kedudukan hukum. Tentang kedudukan sesuatu hukum. Jadi Imam Bukhari mendengarkan tajuk ini nak menjelaskan bahawa sembahyang seseorang itu tidak batal. Sembahyang dia tidak batal. Dan yang kedua, sesuatu perkara yang tak dapat dielakkan oleh semua manusia. Berfikir di dalam sembahyang ini, terfikir, terlintas sesuatu dalam sembahyang ini, sesuatu perkara yang tak dapat dielakkan oleh semua orang tanpa kecuali. Tak dapat dielakkan oleh semua orang tanpa kecuali, hattalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Hatta Rasulullah sendiri. Kerana disebut di dalam hadis-hadis yang sahih, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, pernah berlaku beberapa perkara pada Nabi, dia teringat ketika dia sedang sembahyang. Jadi menunjukkan kepada kita kalau Rasulullah sendiri pun tak dapat nak elak daripada terfikir sesuatu ataupun terbayang sesuatu, terlintas sesuatu dalam sembahyang, apatah lagi orang lain. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah mengizinkan dan telah memberi ruang kepada syaitan ini untuk mengganggu manusia. Allah Ta'ala mengizinkan dan memberi ruang kepada syaitan untuk mengganggu manusia. Sebab itu dia telah berjanji dengan Allah Ta'ala, bila Allah Subhanahu Wa Taala menghukumkan dia kafir dan dia dikeluarkan daripada syurga kerana tidak mengikut arahan Allah Ta'ala yang suruh sembah sujud kepada Nabi Adam sebagai tanda penghormatan. Lalu dia kata, Allah Ta'ala kata, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan dia takabur, dia termasuk daripada kalangan orang-orang kafir. Lalu si iblis ini dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada syurga. Bila dia dikeluarkan, diusir daripada syurga, dia berdendam. Dia berdendam dengan Allah Ta'ala dan dia berjanji, dia bersumpah untuk menyesatkan seluruh umat manusia di atas muka bumi ini dan nak menarik, mengajak, dia nak sesatkan, dia nak tarik, dia nak ajak ni seramai mungkin manusia supaya masuk neraka bersama dengan dia. Sebab Allah Ta'ala janji dia akan masuk neraka. Dia kata la uwawiyannahum ajma'in. Demi sesungguhnya aku akan menyesatkan seluruh hamba-hambamu wahai Allah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kata, kamu boleh sesat kecuali orang-orang yang ikhlas kepada Allah Ta'ala, kamu tak boleh nak sesat. Jadi bermula daripada tarikh itu, sejak itu, pada masa itu dia telah berusaha menyesatkan anak Adam ini. Anak Adam maknanya anak cucu Nabi Adam, dalam semua keadaan, semua ketika, hatta dalam sembahyang. Hatta di dalam sembahyang pun dia ganggu, sebab Allah Ta'ala bagi ruang. Sebab itu Syekh Aziz bin Bas, bekas mufti Mekah, sebut sembahyang ni adalah merupakan suatu tempat mujahadah. Mujahadah berjihad ini bukan di dalam medan perang sahaja. Hatta kita melakukan sesuatu ibadat, termasuklah sembahyang. Apa maksud mujahadah? Maknanya maqam jihad.
Kita kena berjihad dengan hawa nafsu kita, dengan perasaan kita, supaya segala perbuatan yang sembahyang yang kita lakukan di sudut pergerakan, rukunnya, perubahan satu rukun kepada satu rukun, mestilah tidak keluar daripada maksud sembahyang. Contohnya di sudut perbuatan, keluar daripada maksud sembahyang apa dia? Berlari, melompat, bermain, ketawa kan? Itu keluar daripada perbuatan-perbuatan sembahyang. Yang keduanya, terkeluar daripada berfikir sesuatu ataupun bercakap sesuatu yang bukan perkataan dalam sembahyang. Bercakap tak boleh tadi. Kita keluarkan sesuatu perkara daripada ucapan kita, melainkan dengan baca Quran, dan ada tempat yang kita zikir, ada tempat yang kita doa. Yang ketiga, termasuklah berfikir sesuatu yang di luar sembahyang. Cuma para ulama membahaskan, berfikir sesuatu perkara yang di luar sembahyang dia tak batal, kerana itu benda yang tak boleh dielak. Cuma yang diajar kepada kita, kita lawan. Tu yang kata mujahadah tu. Bila dia terlintah, dia mari sesuatu perkara, menyebabkan kita akan berfikir dengan sesuatu perkara yang dimunculkan oleh syaitan, dia suruh tarik. Apa maksud tarik? Tarik balik masuk dalam sembahyang. Kita dah terkeluar sembahyang, tarik balik. Terkeluar, tarik balik. Jangan kita ikut. Kalau kita ikut, di situlah akan menjadikan sembahyang kita itu rosak di sudut pahala. Sejauh mana yang kita ikut? Kita layan. Ikut ni maknanya kita layan. Bila didatangkan suatu perkara, kita layan. Berapa peratus kita layan? Tengok. Kurang. Apa masalah? Okey. Lagi banyak kita ikut, lagi kurang pahala. Lagi banyak, lagi kurang pahala. Kalau kita tak ikut, dia tak rosak. Dia datang, mesti datang. Kerana tidak ada kecuali sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Hatta Nabi sendiri. Nabi beberapa peristiwa kan, di tengah sembahyang dia nampak langsir di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Pas sembahyang dia kata, tukar langsir ni ada gambar-gambar corok-corok. Dia mari dalam pemikiran dia ketika sembahyang. Dia kata al-hatni a'lamun. Maknanya telah mengganggu aku dalam sembahyang tadi, gambar-gambar, benda-benda yang ukiran-ukiran dia nampak. Kalau Nabi dia ganggu, orang yang kuat hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pergantungan yang kuat, orang yang paling khusyuk dalam dunia, Nabi pun terfikir. Ada beberapa bab lagi selain daripada dia nampak gambar, dia terlintas lagi dalam sembahyang yang kita baca dalam hadis pada beberapa minggu yang lepas. Malam ni diulang lagi oleh Imam Bukhari. Tengok sembahyang dia terfikir harta zakat yang orang serahkan pada dia, simpan di rumah dia. Dalam ni hadis ni sebut, dia tak nak harta tu bermalam di rumah dia. Dia akan terfikir mesti sampai kepada sasaran dia. Maknanya zakat yang disimpan di rumah Baitul Mal ni mesti sampai kepada sasaran. Siapakah sasaran tersebut? Iaitu 8 asnaf yang Allah Ta'ala sebut ayat 60 surah At-Taubah. Mesti sampai pada sasaran tu. Jadi duduk di rumah dia, orang yang berhak tak lambat sampai. Dia nak zakat ni bila sampai habis. Sampai pun habis. Jangan simpan lama-lama. Sebab orang-orang yang berhak 8 asnaf ni tidak memperolehi suatu nikmat daripada zakat. Suatu habuan, keperluan daripada zakat. Jadi di sini Syekh Saleh Utsaimin pula menyebut di dalam kitab Syarhul Mumti', memang sembahyang ni disuruh kita melahirkan kekhusyukan, mesti khusyuk. Khusyuk ni maknanya kita bagi tumpuan. Sama ada perbuatan kita jangan banyak pergerakan, perkataan mesti perkataan-perkataan dalam sembahyang, pemikiran-pemikiran kita itu pun bertawajuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sedang kita menghadap kepadanya. Bukanlah maksud khusyuk di situ dia kata menangis dalam sembahyang. Bila orang tu menangis sembahyang, tunduk ya, nampak macam khusyuk, mengalir air mata. Khusyuk itu bukan semestinya menangis itu khusyuk. Mungkin dia menangis itu sedih dengan sebab sesuatu, kereta dia hilang ke, menangis sedih ni, bayar handphone canggih dia 5-6 ribu beli, hilang tengah sembahyang terfikir, lalu dia menangis. Jadi menangis tidak semestinya khusyuk. Maksud khusyuk itu dia memberi tumpuan, tawajuh terhadap apa yang dia sedang buat. Apa yang dia sedang buat? Sedang buat itu dia sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Imam Bukhari tak bagi dia punya jawapan menunjukkan bahawa sembahyang itu tidak batal dan pahala sembahyang itu tidak rosak kalau sekiranya dia tidak mengikuti
apa dia lintasan ataupun apa yang dia sedang fikir. Syaitan kan datang, ada sebut dalam di bawah hadis ini. Dia kata sebutlah uzkur ma lam yakun yazkur hatta la yadri kam shalla. Syaitan kata kamu fikir apa yang kamu tak ingat tadi. Memanglah bila kita takbir sembahyang tak ingat kunci kereta tinggal kat mana, kunci rumah, handphone. Masa tu kita nampak. Sebab syaitan ajar, kamu fikirlah apa yang kamu tak ingat tadi. Dan sembahyang kamu fikir, kita pun layan. Layan tu yang merosakkan pahala sembahyang kita. Selagi mana kita tidak melakukan perkara yang membatalkan sembahyang, sembahyang tidak batal tapi rosaknya pahala sembahyang. Jadi kesimpulan daripada penerangan tadi, maknanya selain daripada medan jihad, sembahyang juga adalah suatu medan, satu tempat untuk kita bermujahadah lawan hawa nafsu dan juga syaitan yang sedang menggugat untuk meruntuhkan sembahyang kita. Sebab sembahyang itu suatu ibadah yang sangat penting di dalam agama. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Jadi ulama kata sembahyang tu tiang agama. Siapa-siapa yang mendirikan sembahyang, dia telah mendirikan agama Islam. Barang siapa yang meninggalkan sembahyang, maknanya dia telah meruntuhkan agama Islam. Walaupun dia tak bakar masjid, dia tak bakar Quran, dia tak bunuh orang Islam, dia kira meruntuhkan agama bila dia meninggalkan sembahyang. Okey, terus. وقال عمر رضي الله تعالى عنه إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. Sayyidina Umar pula kata, sesungguhnya aku mempersiapkan tenteraku dan aku hal keadaan aku dalam sembahyang. Dalam sembahyang tu dia terfikir strategi. Orang ni nak duduk depan, orang ni belakang, siapa duduk atas bukit, siapa duduk bawah bukit. Kalau peperangan itu melibat kawasan yang berbukit. Sebagaimana peperangan Uhud, Rasulullah SAW menempatkan 50 pasukan pemanah duduk atas bukit Uhud. Yang lain duduk di bawah. Rasulullah kata apa? Hak duduk atas bukit ni, menang kalahnya jangan turun. Itu strategi yang disusun oleh Rasulullah. Peperangan yang besar yang melibatkan Rasulullah SAW sendiri hadir, Rasulullah atur strategi peperangan. Kalau dia peperangan yang kecil, dia untuk sahabat. Jadi ketua perang ni yang dia lantik siapa dia? Sayyidina Umar ke? Ataupun Khalid Al-Walid kan? Semua mereka akan menyusun strategi untuk mencapai sesuatu kemenangan. Dalam perjuangan ini mesti ada strategi, ada penyusunan yang rapi. Sebab itu suatu kata-kata yang masyhur yang disandarkan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an, al-haqqu bila nizam ya ghalibuhul batil bin nizam. Kebenaran yang tidak mempunyai strategi, dapat ditewaskan oleh kebatilan yang mempunyai strategi. Dalam peperangan mesti mempunyai strategi. Walaupun orang tu orang Islam, orang yang baik, orang yang soleh, qiyamul lail tiap-tiap malam, bila berperang belum tentu dia menang kalau tak ada strategi. Dalam apa-apa peperangan, dalam apa-apa perjuangan. Jadi dia bila duduk dekat-dekat nak perang tu, duduk fikir di luar semayang, duduk fikirlah macam mana nak atur strategi ni. Tengah semayang dia mari, dia susun tentera dia begini-begini. Tapi dalam semayang boleh mari. Jadi kalau Rasulullah boleh terfikir sesuatu yang di luar semayang masuk dalam semayang, sahabat boleh macam tu, orang lain lagi ya. Hak kita ni merebang merata pergi ya. Tapi yang pentingnya tarik balik. Semua orang akan mari setiap kali semayang. Bukan kata semayang-mayang yang tertentu. Setiap kali semayang mesti dia mari. Kalau 5 waktu kita semayang ni sehari semalam, 5 waktu dia mari. Berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi, para ulama, khususnya ulama hadis kata, memang Allah Ta'ala bagi ruang kepada syaitan untuk kita berlawan, untuk kita bermujahadah. Kalau tak ada gangguan dalam semayang, senang semayang. Kalau tak ada gangguan, tak ada halangan daripada mana-mana makhluk, semua orang semayang. Orang yang semayang dengan orang tak semayang ni, banyak orang tak semayang lagi dia semayang. Sebab berat, susah. Hatta orang munafik pun walaupun dia semayang, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Bila mereka mendirikan semayang, mereka semayang dalam keadaan malas. Sebab berat. Sebab tu dia kata dirikan semayang. Nak mendirikan semayang itu perlu mempunyai kekuatan. Dan Allah Ta'ala sendiri pun dalam bab sembahyang ni dia banyak sangat sebut. Di antaranya ayat-ayat bila suruh sembahyang ni suruh buat betul-betul apa dia?
Hafizu 'ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah semua sembahyang, khususnya sembahyang wusta. Dirikanlah sembahyang dengan khusyuk kepada Allah Taala. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wahai orang beriman, minta tolonglah kamu kepada Allah melalui sabar dan juga sembahyang. Sembahyang itu amat berat kata Allah, melainkan orang yang khusyuk. Berat sembahyang. Kalau dia boleh sembahyang pun ada gangguan-gangguan yang banyak. Sampailah dia selesai sembahyang. Tengah duk berzikir pun mari lagi. Jadi perlu kita bermujahadah lawan untuk mencapai martabat sembahyang yang khusyuk. Yang itulah intipati ataupun yang disebut sebagai roh sembahyang yang besar adalah khusyuk. Okey, terus. Qala Imam Bukhari haddatsana Ishaq bin Mansur qala haddatsana Rawh qala haddatsana Umar wa bin Sa'id qala akhbarani ibn Abi Mulaikah an Uqbah bin Harith radhiyallahu ta'ala anhu qala صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فلما سلم قام سريعا. Okey. Imam Bukhari dengan sanadnya menyebut daripada Uqbah bin Haris radhiyallahu an, dia kata aku bersembahyang, telah bersembahyang olehku bersama dengan Nabi SAW sembahyang asar. Apabila dia bagi salam secara cepat, dia masuk, dia pergi ke rumah sebahagian daripada rumah isteri-isteri dia. Habis saja bagi salam, lalu cepat-cepat dia bangkit. Dalam riwayat yang lain, dia langkah bahu-bahu para sahabat dan sahabat terkejut dan tercengang. Kenapa ni gopoh ni? Gaduh sangat ni, lorat, kalut, nak pergi ke mana? Sahabat terfikir kalau tak ada sesuatu keperluan yang mendesak, biasa duduk berzikir. Zikir masing-masing lah, sebagaimana itu yang berlaku di zaman Nabi. Kalau doa masing-masing. Jadi tiba-tiba ni bangun terus. Okey, dia pergi ke rumah sebahagian daripada isteri dia. Okey, terus. Fadakhala ala ba'di nisa'ihi thumma kharaja. Lepas dia masuk, lalu dia keluar, tak duduk lama. Okey. Wara'a ma fi wujuhil qaumi min ta'ajjubihim bi sur'atihi. Orang ramai. Muka orang ramai ni jadi terkejut. Muka tu dia bagi nampak di muka-muka orang ramai makmum, yakni para sahabat tu, jadi macam nampak benda pelik. Tercengang lah, terkejut. Rasulullah ni nak ke mana? Sebab apa? Apa urusan yang penting yang menyebabkan Rasulullah ni cepat? Kerana cepatnya Rasulullah. Okey, terus. Faqala Zakartu wa ana fi salati tibran 'indana. Okey. Aku teringat dia bila dia pergi masuk sebahagian daripada rumah isteri dia patah cepatlah. Dia ambil sesuatu. Lepas tu aku teringat dia kata dalam sembahyang tadi, seketul emas yang disimpan di sisi kami. Sebelum adanya dipanggil apa? Baitul Mal, rumah yang disimpan harta kan. Jadi kan selepas pada tu ada beberapa peristiwa yang Rasulullah ni dah buat rumah khusus, tak ada simpan rumah dia. Simpanlah rumah di satu tempat. Segala harta-harta zakat ataupun sesuatu hasil sumbangan yang orang bagi kepada Rasulullah untuk menguruskannya, Rasulullah simpan di rumah Baitul Mal. Dipanggil Baitul Mal, baitun rumah, mal harta. Kan ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah mengamanahkan kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah tangkap iblis tu kan 3 kali. Kali yang ketiga iblis ajar supaya beramal dengan ayat kursi. Maknanya sebelum adanya Baitul Mal simpan di rumah Rasulullah. Okey, terus. Fakarihtu an yumsiya aw yabita 'indana fa amartu bi qismatihi. Aku tak suka supaya harta yang orang bagi ni bermalam di rumah aku, tinggal di rumah aku. Lalu Rasulullah, aku perintahkan supaya diagihkan kepada orang yang berhak. Golongan yang berhak kita sebut tadi berapa golongan? 8 tu apa? Cuba baca ayat 60 surat Taubah. Orang hari ni dalam minggu ni ramai budak tahfiz kan? Orang hafiz tak?
Oh, 3 orang hafiz minggu ni tuan-tuan. Ingat tak tadi? Mana hafiz-hafiz Minggu ni sahaja 3 orang hafiz. Minggu depan tak tahu lagi. Bulan depan tak tahu lagi. Tahun depan lagi ramai lah. Jadi 8 tuan-tuan ni balik tengok ayat 60 surah At-Taubah. Maknanya asnaf ataupun golongan yang berhak menerima zakat. Jadi Rasulullah lagi mana-mana kalangan mereka itu. Jadi susah hati simpan harta amanah ni lama-lama. Kadang-kadang orang boleh simpan dalam akaun duit orang duit anak yatim, duit zakat bersimpan lama-lama tanpa diagihkan tu. Rasulullah tak suka macam tu. Sebab lambat sampai kepada sasaran. Orang kalau susah berterusan, susah miskin berterusan miskin. Tak dapat nikmat habuan daripada harta zakat. Sebenarnya harta zakat ini dapat menyelesaikan banyak masalah masyarakat, masalah kemiskinan. Dia tak dapat dihapuskan, cuma dapat dikurangkan. Hapus tak boleh. Kerana Sayyidina Ali kata, kalau miskin, fakir ni dia bentuk macam orang. Lembaga, macam satu lembaga. Ataupun dia satu jasad. Dia akan bunuh jasad tu, jasad manusia itu. Lau kanal faqru rajulan laqataltuhu. Kalaulah fakir ni jenis manusia, aku bunuhlah fakir ni supaya hilang fakir atas dunia. Sebab tu orang fakir ada hilang atas dunia. Ada tak negeri orang hilang fakir tak ada langsung walaupun seorang? Bahkan ada di satu tempat yang dipanggil jutawan fakir kan. Dia jutawan tapi dia fakir. Jadi maknanya fakir ni dia tak boleh dihapuskan. Dia kerana dia merupakan sifat. Tinggi, rendah, besar, kecil, kuning, itu semua sifat. Putih mana boleh hilang. Bila sifat itu tak boleh hilang, itulah maknanya kemiskinan, itulah makna kefakiran. Kadang-kadang orang sebut tahu membasmi kemiskinan. Mana boleh basmi? Tak boleh basmi. Dia cuma dapat dikurangkan. Jadi Rasulullah ni dia teringat saja dia bagi. Okey, terus. Qala Imam Bukhari, haddatsana Yahya bin Bukair. Qala haddatsana Layth an Ja'far an al-A'raj. Qala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza uzzina bis salati adbara asy-syaitanu lahu duratun. Imam Bukhari dengan sanadnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia kata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila diazankan untuk sembahyang, lalu larilah syaitan. Ada bara berpaling lari. Lahu duratun. Apa makna durat? Sehingga terkentut. Terkentut-kentut. Dia kentut ini, dia ada yang berbunyi, ada yang tak berbunyi. Syaitan ni dia lari terkentut dia sampai berbunyi. Tapi bukan kita yang dengar sebab dia duduk di alam ghaib. Sampai terkentut-kentut takut kepada azan ni. Okey, terus. Hatta la yasma' at-ta'dhin. Sehinggalah dia kehilangan suara azan. Dia lari tu punya jauh sampai tak dengar suara azan dah. Baru dia berhenti. Menunjukkan dia takut kepada azan. Sebab tu ada petua orang dulu-dulu kan, orang tua-tua kita kalau masuk dalam hutan sesat azan kan. Kalau sesat dia suruh azan. Sebab menyesat tu kadang-kadang daripada unsur-unsur syaitan, menyesatkan orang. Bukan saja sesat akidah. Sesat perjalanan duduk dalam hutan tu tak jumpa pangkai jalan. Tak pun jumpa tempat keluar. Jadi pusing tempat yang sama, tak boleh keluar daripada hutan. Pusing punya pusing, kembali tempat yang sama, tak boleh keluar sampai ke sudah. Akhirnya orang azan. Jadi itu petua dia. Sebab syaitan ini memang dia takut kedengaran suara azan sebagaimana yang Nabi SAW sebut di dalam hadis yang kita bacakan tadi. Okey, terus. فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ أَقْبَلَ فَإِذَا. Apabila muazzin pun berhenti, maknanya selesainya azan, maka dia datang balik. Okey, terus. فَإِذَا ثُوِّبَ أَدْبَرَ. Apabila diiqamatkan, suwiba. Apabila diiqamatkan dia mari balik. Bila azan kan, habis dia pergi jauh lari. Habis azan orang buat apa? Habis azan orang sembahyang sunat. Sembahyang sunat qabliyah. Dia mari balik. Sebab tadi yang kita sebut tadi, Allah memberi ruang.
kepada dia untuk diganggu manusia. Dan dia pun memang berjanji dengan Allah Ta'ala untuk mengganggu manusia. Jadi, bila orang tengah sembahyang tu, dia datang balik. Tiba-tiba orang bangun, iqamat. Muazzin tadi, dia bangun iqamat, lari pula. Sampai tidak kedengaran suara iqamat. Okey, terus. فإذا سكت أقبل. Apabila diam oleh muazzin, dia datang balik. فلا يزال بالمرء يقول له اذكر ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى. Sehinggalah seseorang itu sentiasa berfikir. Syaitan kata kat dia, fikirlah, kamu cuba ingat ni, kamu cuba ingat ni. Lalu kita layan lah, ingat ni. Memang kebanyakan keadaan sesuatu benda yang kita hilang di luar sembahyang, puas cari jenuh tak jumpa. Takbir saja Allahu Akbar tu pun nampak. Syaitan ganggu kita suruh fikir. Jadi tak nampak Allah Ta'ala dah lah. Maknanya tak fikir Allah, tak ingat Allah. Dan masa tu dia ingat benda-benda yang kita cari, benda-benda yang kita hilang. Masa tu dia duk cari. Maknanya dia berkedut dahi tu, bukan dia khusyuk tu. Dia duk fikir apa benda yang hilang tu tang mana dia letak. Dia berkedut dahi. Kadang-kadang orang sedih sebagaimana yang kita sebutkan tadi, sedih hingga membawa kepada tangisan. Belum tentu orang menangis ni dia khusyuk. Jadi seseorang itu khusyuk ataupun tidak, kita pun tak tahu. Dia dengan Allah Ta'ala saja yang tahu. Jadi bila dah masuk dalam sembahyang pula, tadi di luar sembahyang azan lari, qomat lari. Bila dah masuk dalam sembahyang, dia ganggu. Setiap orang tu diganggu. Kamu ingat ni, kena ingat ini, kena ingat ni. Sehingga bila dia ingat itu, ingat ini, dia duk layan apa yang diarahkan oleh syaitan, maka dia tak ingat berapa rakaat dah dia sembahyang. Pernah tak berlaku kepada kita macam tu? Tak ingat rakaat? Kalau sembahyang jenis 4 rakaat tu, munasabah jugalah. Kadang-kadang banyak subuh 2 rakaat pun terlupa. 1 ke 2 ni? Sembahyang subuh boleh lupa. Ni sebab isu ni lah, kes ni lah. Syaitan ganggu kita. Okey, terus. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن إذا فعل ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو قاعد. وسمعه أبو سلمة بن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. Lalu diajar kepada kita, bila kita terlupa berapa rakaat, dalam hadis yang lain dia suruh ambil yang paling sedikit kan. 2-3 kita pegang 2, 3-4 kita pegang 3. Yang tu dah kita belajar lah dalam hadis-hadis yang lepas. Cuma selepas tu dia ajar supaya kita sujud sahwi. Bila dah kita habis baca tahiyat itu, kita sujud sahwi. Dia kata di sini sujud 2 kali sebelum kita bagi salam. Maksudnya bila dah habis tahiyat, sampai contohnya kita kata innaka hamidum majid, contohnya dah habis kan. Lepas tu jangan bagi salam lagi, sujud dulu 2 kali. Sujud, duduk antara dua sujud semula. Jadi nak baca apa? Ni pun berlaku perbahasan daripada kalangan ulama. Baca macam biasalah. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Yang tu orang baca subhana man la yanamu wa yalsu tu, adalah juga pendapat tapi hadis tak ada. Maha suci Tuhan yang tidak tidur dan tidak lupa kan. Subhana man la yanamu wa yalsu. Tapi yang ada hadisnya subhana rabbiyal a'la. Baca beberapa kali. Okey, terus. Qala Al-Bukhari haddatsana Muhammad bin al-Muthanna قال حدثنا عثمان بن عمار قال أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. Imam Bukhari dengan sanadnya menyebut telah berkata oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, يقول الناس أكثر أبو هريرة. Ramai orang duk cakap Abu Hurairah ni lah banyak apa hadisnya. Banyak riwayat hadis. Jadi betul tak betul dakwaan orang? Abu Hurairah ni paling banyak meriwayatkan hadis lebih daripada sahabat-sahabat yang lain. Tetapi ini pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi pendapat ini ditolak oleh golongan Syiah. Syiah di antara sahabat yang dia paling marah Abu Hurairah, dan dia di antara sahabat yang dia tolak adalah Abu Hurairah. Dia kata mana mungkin, ini satu andaian. Dia meriwayatkan 5,000 hadis lebih, sedangkan dia masuk Islam di Madinah. Dia bersahabat dengan Nabi SAW 2 tahun lebih lah. Lebih kurang 2 tahun setengah dia berkawan dengan Nabi. Maknanya bersahabat, maknanya sebelum ni dia kafir lah.
Sebelum ni dia kafir. Dia bersahabat 2 tahun je. Maknanya dalam kesempatan 2 tahun setengah macam mana boleh meriwayatkan hadis 5,000 lebih. Mengatasi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang dekat dan lama dengan Rasulullah. Hadut berkawan di Mekah lagi sampai ke Madinah. Daripada Mekah sampai ke Madinah. Daripada setelah Rasulullah diangkat menjadi rasul. Dah puluh tahun, 20 tahun, 10 tahun lebih, 20 tahun lebih. Macam yang orang-orang ni pun tak dapat meriwayatkan hadis sebanyak itu. Panjang Syiah tulis untuk tolak pendapat yang mengatakan Abu Hurairah yang paling banyak meriwayatkan hadis dan banyak hafal hadis. Bagi ahli sunnah wal jamaah, di antara jawapannya ni, hadis ni sahabat kata dia ni memang banyak hafal. Yang kedua, dia termasuk di dalam ahlu sufah. Yang Allah Ta'ala sebut bayangannya, lil fuqara'il ladzina usiruna fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi la yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Ini satu gambaran ahli sufah yang lebih kurang 80 orang yang duduk di kaki 5 Masjid Nabawi. Dia memang tak ada peluang untuk bekerja, bercucuk tanam tanah tak ada, nak berniaga modal tak ada, nak menternak binatang tak ada. Mereka ni ramainya yang bujang, duduklah. Semuanya bujang ketika itu, maknanya duduk di masjid Nabi. Bila duduk ambil peluang lah dengan Nabi, masa kosong belajar, hafal hadis. Lalu dia riwayatkan sebab dia banyak peluang bersama dengan Nabi. Sahabat lain walaupun 10 tahun lebih, 20 tahun lebih bersahabat dengan Nabi, dia tak, bukan sentiasa, bukan banyak masa bersama dengan Nabi. Banyak-banyak mereka bersama dengan Nabi tidaklah sebanyak peluang yang dimiliki oleh Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ni tak pelik lah kalau dikatakan, memang sepakat para ulama ahli sunnah wal jamaah dikatakan dialah paling banyak meriwayatkan hadis daripada hadis-hadis daripada sahabat-sahabat yang lain. Okey, orang kata dia memang banyak hafal hadis. Okey, lepas tu faqultu bima qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-barihata fil atamah. Dia kata aku jumpa seorang lelaki tanya Rasulullah baca apa semalam? Pada sembahyang Isya. Faqala la adri. Faqultu alam tashhadha? Qala, lelaki tu kata aku tak ingat dia baca apa. Lepas tu, adakah kamu tidak menyaksikan? Dia tak ingat. Adakah kamu tak sembahyang bersama dengan Rasulullah? Abu Hurairah kata, kalau kamu sembahyang nanti kamu ingat dia baca apa. Ni mesti kamu tak perhati. Menunjukkan apa tadi? Hilangnya kadang-kadang dia mari tafakur tadi kan? Keluar daripada pemikiran sembahyang. Dalam hadis ni nak cerita keluarnya daripada tumpuan sembahyang, sehingga dia tak ingat Rasulullah baca surah apa. Okey, terus kamu tak ada ke dalam sembahyang tu tak bersama Rasulullah kan? Dia kata ya. Qala bala. Qultu lakin ana adri. Qara'a surata kadza wa kadza. Lalu Abu Hurairah kata aku ingat, aku tahu. Dia baca surah ni. Menunjukkan ingatan Abu Hurairah ni kuat. Sebab tu tak pelik dia baca, dia hafal dan dia riwayatkan banyak hadis. Dia ingat, dia kata Rasulullah baca surah ni. Jadi dalam hadis yang terakhir dia juga nak menceritakan sebahagian sahabat yang duduk dalam sembahyang tu, beberapa orang sahabat dia sendiri tak ingat apa yang Rasulullah baca. Menunjukkan daripada takbir sembahyang tadi sampai bagi salam, bukan semua pemikiran dia tumpu sembahyang, ada juga yang keluar. Sebab tu dia tak ingat Rasulullah baca surah apa. Maknanya ini berlaku. Boleh berlaku kepada Nabi dan juga para sahabat, tapi sembahyang ni tidak batal. Jadi sejauh manakah pahala yang dia akan perolehi, sejauh manakah mujahadah dia lawan daripada mengikut apa yang cuba difikirkan, cuba dihasut, cuba diwahwaskan, cuba diperdaya oleh syaitan. Jadi kalau dia ikut, lagi banyak dia ikut, makin berkuranganlah pahala sembahyang yang diperolehi, makin hilanglah pahala khusyuk yang dia perolehi sepatutnya di dalam sembahyang. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ambil dia, Ustaz.